Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami sekumpulan akan membentangkan tentang masalah kesihatan kanak-kanak iaitu autism. Ahli kumpulan kami adalah Muhammad Amin Irfan, Nur Farah Dia, Nur Alia Syahirah, Nur Aisyah Nabilah dan Sofia Syahirah. Autism berasal daripada bahasa Greek iaitu autos yang bermaksud sendiri. Dalam konteks ini, ia merujuk kepada seseorang yang hidup dalam dunianya sendiri. Dan dari sudut perubatan, autism ialah keadaan di mana interaksi sosial seseorang terganggu akibat masalah kemahiran berkomunikasi. Tingkah laku yang tidak wajar yang berulang, pemencilan diri serta mempunyai keinginan terhadap sesuatu benda. Masalah autism dalam kalangan kanak-kanak boleh dikesan seawal usia 18 bulan. Antara kemahiran yang mengalami gangguan akibat daripada autism ialah kemahiran pertuturan dan berkomunikasi. Kanak-kanak autism mengalami kesukaran untuk memahami percakapan, bertutur dan menyatakan kehendak. Pertuturan mereka mungkin terhad kepada satu patah perkataan. Ciri-ciri. Yang pertama, lambat bercakap. Yang kedua, masalah sensori yang ketara. Yang ketiga, tiada tentangan mata. Yang keempat, kurang kemahiran dan berkomunikasi. Yang kelima, lambat motor skill. Yang keenam, mudah meltdown dan tantrum. Dan akhir sekali, kurang daya tumpuan. Okay, next kita masuk kepada kesan autism kepada pembelajaran. Dia ada 4 semua. Yang pertama, kurang tumpuan dan fokus dalam persekitaran dan pembelajaran. Yang kedua, pertuturan kurang jelas dan sukar untuk difahami. Yang ketiga, mengelak daripada membuat kerja dengan cara menangguh, lari, menangis atau buat perangai. Dan yang keempat, stimming, iaitu perlakuan merangsang diri sendiri kepada tingkah laku berulang-ulang tanpa tujuan tertentu. Contohnya, berjalan mondar-mandir, ketawa di luar konteks, bermain dengan jari dan sebagainya. Terdapat beberapa punca autism. Yang pertama adalah genetik. Autism mempunyai kecenderungan untuk diwarisi dalam kalangan keluarga dan ia mungkin sesuatu yang diwarisi daripada ibu bapa kepada kanak-kanak tersebut. Sebagai contohnya, sekiranya salah seorang ibu bapa mempunyai autism, maka anaknya berkemungkinan untuk mempunyai autism. Jika seorang kanak-kanak itu didiagnosis dengan autism, terdapat kemungkinan kepada adik-beradiknya untuk mempunyai keadaan yang sama. Punca yang kedua autism adalah persekitaran. Pencetus persekitaran boleh mengakibatkan perkembangan tanda autism. Berlakunya masalah ketika mengandung atau ubat yang diambil ketika itu juga boleh memainkan peranan. Sebagai contoh, jangkitan virus pendedahan terhadap bahan pencemaran udara atau ubat yang dipreskripsikan seperti thalidomide dan valproic acid boleh meningkatkan risiko. Punca yang kedua ialah daripada kelalaian ibu yang mengandung, seperti ibu yang merokok dan minum alkohol secara berlebihan. Ibu mengandung yang sering minum alkohol dan merokok boleh memiliki risiko lebih tinggi untuk mengandung bayi autism. Hal ini kerana kedua tabiat buruk tersebut dapat membuat komponen genetik atau DNA janin menjadi rosak dan tidak terbentuk dengan sempurna. Seterusnya, cara menangani kanak-kanak autism. Pertama, membuat ruang peribadi di rumah untuk anak berehat dan berasa selamat. Kedua, perhatikan tahap kepakaan dan sensitiviti diri anak. Ketiga, kebanyakan anak autism sangat sensitif terhadap cahaya, suara, sentuhan, rasa dan bau. Keempat, kena pasti tingkah laku yang kerap mewujudkan masalah dan isu mereka. Kelima, cuba untuk memberikan ganjaran setiap kali mereka melakukan sesuatu yang baik seperti memberi pujian, pelekat ataupun membenarkan anak bermain permainan kegemaran mereka.